Hello guys and welcome to my channel. Okay, so untuk movie yang aku nak ceritakan kali ini adalah berkenaan dengan movie Afterlife of the Party yang telah diriliskan oleh Netflix pada 2 September 2021. Dan antara bintang-bintang pelakonnya adalah Victoria Justice iaitu sebagai Casey, Midori Francis iaitu sebagai Lisa, Robbie Scott iaitu sebagai Val, Adam Garcia itu sebagai Howie, dan juga Gloria Garcia itu sebagai Sofia. Dan pada awal-awal filem ni kita telah diperlihatkan tentang seorang wanita yang bernama Casey. Dia ni ada dekat dalam bilik dia dan dia ni tengah menari-menari sambil tukar-tukar pakaian untuk nak tengok mana satu pakaian yang cantik dan bagus untuk dia, sebab hari itu adalah merupakan hari jadi dia. Jadi waktu je yang dia dah siap-siap semua, dia pun berjumpa lah dengan kawan baik dia ataupun kawan serumah dia, ataupun boleh dikatakan juga sebenarnya adalah sebagai kawan baik sejak daripada kecil. Dan kawan dia ni adalah bernama Lisa. Dan waktu ni juga yang si Casey dengan si Lisa ni, diorang berdua ni memang gembira gila lah, sebab hari itu merupakan hari jadi untuk Casey. Dan waktu je yang diorang ni keluar daripada rumah diorang, waktu dalam perjalanan diorang untuk nak pergi ke pesta hari jadi Casey ni, waktu ni diorang ada terjumpa dengan seorang lelaki yang baru je dia nak pindah masuk dekat dalam rumah. Dan lelaki ni adalah bernama Max. Dan dekat sini kita nampak yang si Max dengan si Lisa ni, diorang berdua ni nampak macam suka sama suka nampak macam perasaan yang janggal antara satu sama lain, macam tu lah. Dan waktu je yang si Lisa dengan si Casey ni dia dah sampai dekat pesta hari jadi si Lisa itu dekat night club. Lepas tu yang si Casey ni pun dia pun memang enjoy gila lah dengan dia punya pesta hari jadi tu kan. Sampai dia naik dekat atas meja, lepas tu minum arak, lepas tu dia mabuk-mabuk. Dan yang si Lisa ni, dia tengok si Casey ni, dia sama rasa risau kot kalau apa-apa benda buruk jadi dekat Casey ni. Jadi yang si Lisa ni dia memang risau gila lah. Sampai kan yang lepas je diorang dah mabuk-mabuk, diorang ni nak pergi dekat tempat lain pula, iaitu di kolam renang yang ada gelongsong. Dan waktu yang si Casey ni dia nak pergi dekat sana dengan kawan-kawan majlis hari jadi dia, yang si Lisa ni dia ada tegur si Casey yang si Lisa ni dia cakap yang dia tak suka bila tengok Casey jadi macam ni. Dia nampak macam Casey ni macam orang yang tak ada huru hala macam orang yang tak ada arah tujuan. Dan waktu ni lah yang si Lisa dan juga si Casey bergaduh, sebab masing-masing ada pendapat yang lain, macam tak sekepala. Dan waktu je yang si Casey ni dia dah balik dekat rumah dia, lepas je dia dah habis pesta, lepas dia dah habis enjoy semua. Waktu ni si Lisa ni ada dekat dalam bilik dan si Casey ni dia ada ketuk pintu Lisa. Sebab si Casey ni dia kan tengah mabuk kan, jadi dia macam perasaan hati dia tu memang macam orang yang tak betul, macam orang yang gila. Dan bila si Casey ni dia dah ketuk-ketuk pintu si Lisa ni waktu ni dia tengah mengajuk, jadi dia pun tak buka pintu. Jadi Casey pun macam sedih, jadi dia pun tidur. Dan kebesokan harinya, bila je Casey ni dia bangun, waktu tu dia masih mabuk-mabuk lagi dan dia pergi dekat dalam tandas. Dan waktu yang dia tengah nak bersih-bersihkan makeup dia mabuk kan. Jadi dia jalan pun macam tak betul. Lepas tu yang lantai tandas tu pula licin. Jadi tu yang membuatkan si Casey ni dia jatuh. Lepas tu kepala dia terhentak dekat jamban dan dia pun mati. Cuma yang peliknya sekarang ni dan yang paling macam bagi aku memang bodoh lah kan, sebab waktu yang si Casey ni dia hantuk dekat tandas tu, lepas tu dia mati dekat atas lantai sebelah jamban tu, boleh pula jamban tu keluarkan lagu. Aduh, macam seriously.
Okey, dan bila si Casey ni dia sedar, dia ada kat satu rumah yang dia sendiri tak tahu, dan dia berjumpa dengan Val. Dan kat sini Val menjelaskan kat Casey yang sebenarnya Casey ni dia dah mati, dan dia ni ada dekat dalam dunia tengah-tengah, antara sama dia nak masuk ke syurga ataupun sama dia nak masuk dekat neraka. Iaitu syurga adalah A, iaitu above, atas, ataupun neraka pula adalah B, iaitu below, iaitu bawah. Jadi syurga kat atas dan neraka kat bawah. Okey, dan waktu yang si Val ni dia dah terangkan kat Casey pada mula ni dia macam tak percaya tau yang dia ni dah mati. Serius lah yang kuning dah mati. Lepas tu yang si Val ni pun dia pun terangkan yang si Casey ni dia ni ada dekat dunia pertengahan, antara sama dia nak masuk syurga ataupun neraka. Sebab si Casey ni dia dapat peluang yang kedua tau. Sebab dia mati, dia masih ada kerja ataupun tugasan yang masih belum siap, iaitu unfinished work. Dan waktu tu jugalah yang si Val ni dia tunjukkan list nama yang perlu untuk Casey buat habiskan kerja dia. Dan antara nama-nama tu adalah yang pertama, iaitu ayah Casey ni sendiri, Howie. Dan waktu yang Val dia bawa Casey pergi dekat rumah ayah si Casey ni dia tengok ayah dia macam lain tau. Sebab sebelum ni yang Casey tahulah kan, ayah dia ni, itu Howie ni, dia ni sebenarnya adalah seorang kaki yoga tau. Seorang yang sihat, seorang yang suka mengamalkan kehidupan yang sihat. Tapi bila si Casey ni dia tengok ayah dia macam tu, Casey ni dia rasa macam pelik tau. Dan dia pun ada agak rasa risau sebenarnya. Dan dia dapat tahu yang sebenarnya ayah dia jadi macam tu sebab ayah dia dah berputus asa selepas dia kematian daripada Casey. Dan sebenarnya Casey ni dia dah setahun lebih dah meninggal dunia sebenarnya. Cuma kan dia ada kat dunia pertengahan kan, dunia alam roh kan. Jadi sebab tu lah dia rasa macam sekejap je. How long have I been gone? Val, how long? A year. A year? It feels like a day. Look, time works differently up there. I should have taken a pamphlet. Okey, dan waktu yang si Casey ni dia tengok ayah dia macam tu, dia tengok ayah dia macam dah putus harapan, dia pun rasa macam sedih kan. Dan kemudian seterusnya si Val ni pun dia pun bawa lah Casey pergi dekat tempat kawan baik dia, iaitu Lisa. Dan Casey ni pada mulanya dia tengok Lisa ni macam no way, pass, this hard, pass. Dia tak nak tau, sebab dia rasa yang tu macam susah. Sebab dia rasa yang si Lisa ni memang dah tak sukakan si Casey. Dia rasa macam Lisa ni dia memang dah tutup lupakan Casey, macam tu lah. Tapi apa yang dia tak tahu sebenarnya Lisa ni dia buat macam biasa, tapi dalam hati dia mengalami kesedihan yang sangat melampau selepas je Casey ni dia dah meninggal dunia. Okey, dan seterusnya lepas je daripada Val ni bawa Casey tengok Lisa, Val ni pun dia pun bawa lah Casey pergi berjumpa dengan mak si Casey, iaitu Sophia. Dan Casey pun tengok, itu mak aku ke dengan adik aku. Dia macam dia tak tahu tau, sebab mak dia dah tinggalkan dia sejak daripada kecil. Dan sebab itulah dia tak tahu sebenarnya. Dan waktu tu juga yang si Casey ni dia ada macam perasaan yang benci lah dekat mak dia. Yelah, siapa je yang tak benci kan bila orang tua tinggalkan kau. Okey, dan nak dijadikan cerita, pada akhirnya yang si Casey ni pun dia pun berjaya lah buatkan ayah dia ni main yoga balik. Lepas tu dia berjaya buatkan yang si Lisa ni dia jadi baik. Lepas tu dia boleh couple dengan jiran sebelah, iaitu Max. Dan yang mak dia ni pula, yang Casey ni dia dah maafkan. Sebab Casey bila dia dapat tahu yang mak dia ni sebenarnya sayangkan sangat si Casey ni, tapi disebabkan mak dia ni dulu waktu muda, waktu tu dia tengah macam tak pandai lah, macam tu lah yang aku nak cakap kan. Okey, dan nak dijadikan cerita, di akhirnya Casey ni pun dia pun berjaya lah masuk dekat dalam syurga. Sebab dia punya semua kerja semuanya dah habis, semuanya settle. Okey, dan secara keseluruhannya movie Afterlife of the Party ni, dia ni sebenarnya mengisahkan tentang Casey yang lepas dia dah habis daripada berparti, lepas tu besoknya dia meninggal dunia dan dia perlu selesaikan kerja-kerja dia yang masih belum selesai. Antaranya dia kena siapkan tugasan-tugasan nama dia lah, iaitu ayah dia
Owi, kawan dia Lisa dan juga mak dia Sofia. Dia perlu selesaikan semua ketiga-tiga tu. Sebab kalau tak, dia akan masuk dekat dalam neraka. Dan ya, kalau nak diikutkan tajuk movie ni, itu Afterlife of the Party ni sebenarnya adalah dia ni nak menunjukkan yang kematian di dunia roh selepas dah berparti, selepas dah enjoy. Okey, dan bagi aku lah kan, movie Afterlife of the Party ni dia memang sumpah dah sedih gila. Banyak gila adegan-adegan yang sedih, adegan-adegan yang aku tengok movie ni macam bapak aku tak boleh nak berhenti menangis baik. Aku tak boleh nak berhenti buat muka. Nasib baik air mata aku dapat tahan. Tapi sumpah memang sedih gila movie ni. Aku rasa oi bapak serius bapak dan aku rasa yang movie ni dia memang best gila tau. Dia memang ada menunjukkan tentang hubungan kekeluargaan yang boleh dirapatkan, hubungan kasih sayang antara anak dan juga mak ayah, antara kawan. Lepas tu dia ni ada menunjukkan kawan support each other walaupun kawan dia seorang ni dah mati. Lepas tu dia ni ada tunjukkan yang setiap orang mungkin boleh diberikan peluang yang kedua. Dan perlu diberikan peluang yang kedua jugalah sebenarnya. Okey, dan bagi aku lah kan, movie ni memang wow, dia memang best gila. Memang banyak gila adegan-adegan yang sedih. Aku tak boleh nak berhenti menangis daripada tengok movie ni. Jadi untuk movie Afterlife of the Party ni, aku akan bagi movie ni bintang sebanyak 5 bintang. Sebab aku rasa movie ni memang best gila. Sebab yelah, untuk orang-orang yang macam kalau kau rasa lah ya kan, yang hati kau ni keras, cuba kau telah tengok cerita dia. Confirm kau nak menangis tu. Sebab bapak aku sumpah dah, aku memang tak boleh nak berhenti menangis tu daripada tengok movie ni. Memang best gila lah. Memang wow, tak disangka kan. Sebab movie dia tajuk Afterlife of the Party tau, tapi movie yang sedih. Aku ingatkan movie yang best, movie yang sonok-sonok. Masa tu movie yang berparty, enjoy kan. Rupa-rupa ni movie yang macam tu. Okey lah, dan untuk pengajaran yang aku boleh dapatkan daripada movie ni adalah pengajaran yang pertama, kita ni tak boleh lah nak enjoy sangat sampaikan hubungan persahabatan kita ni boleh terputus macam tu. Maksud aku contoh ni lah kan, macam si Casey ni, dia ni terlalu sangat enjoy dengan dia punya party birthday sampaikan hubungan dia dengan Lisa boleh terputus macam tu je. Sedangkan orang berdua ni kawan baik kot sejak daripada kecil. Okey, dan pengajaran yang kedua pula adalah azal maut ni semua dia tak kira waktu dan juga dia tak kira tempat. Contohnya macam si Casey ni, dia mati dengan cara yang agak pelik dan teruk juga sebenarnya. Yelah, sebab dia mati dekat dalam tandas. Okey, dan yang si Casey ni, apa yang aku nak cakapkan adalah lepas je yang si Casey ni dah balik daripada enjoy, berparti semua, dia tak sedar yang rupa-rupanya besok tu adalah hari yang di mana dia akan mati dekat dalam tandas. Macam tu lah. Dan sebab tu lah kita tak akan boleh sedar bila kita akan mati. Sebab mati ni akan datang pada bila-bila masa je, tanpa kita sedar. Okey, dan pengajaran yang ketiga pula adalah kita tak boleh nak salah faham dengan seseorang tu. Okey lah, kalau kita tengok masa orang tu dia teruk, masa orang tu dia macam belagak bagus, tapi sebenarnya apa yang kau sangka-sangkakan tu, dia bukan masa apa yang kau sangkakan, bukan masa apa-apa yang kau sangkakan. Maksudnya masa mula Casey dia nak kena siapkan tugasan dia untuk nak buatkan kawan dia si Lisa ni bahagia. Si Casey ni dia fikir yang Lisa ni dia tak fikirkan pasal si Casey tau. Yang si Casey ni dia ingat yang si Lisa ni dia teruk. Tapi rupa-rupa ni Lisa ni dia dekat dalam hati dia ni sebenarnya dia mengalami perasaan yang sangat sedih bila kawan dia si Casey ni meninggal dunia. Dan bila je yang si Casey ni dia dah rapat dengan si Lisa, barulah dia tahu yang sebenarnya apa yang dia fikirkan tentang si Lisa selama ni adalah salah. Okey, dan pengajaran yang keempat pula adalah kita kena sentiasa berusaha untuk nak habiskan kerja kita walau macam mana susahnya sekalipun.
Contohnya macam si Casey ni, dia kena selesaikan juga kerja-kerja dia, list dia, iaitu mak dia Sofia, Lisa kawan baik dia, dan juga ayah dia Howie. Dia kena selesaikan ketiga-tiga tu walau macam mana susahnya sekalipun. Sebab iyalah yang si Casey ni, dia ni dah jadi roh tau. Dan bila dia ni dah jadi roh, jadi dia memang agak susah jugalah sebenarnya untuk dia nak bahagiakan ayah dan juga mak dia. Tapi nasib baiklah yang si Casey ni dia boleh berjumpa dengan si Lisa. Sebab si Lisa dengan si Casey ni, diorang berdua ni sebenarnya memiliki perasaan yang sama. Diorang berdua ni boleh dikatakan sebagai soulmate, macam tu lah. Dan disebabkan itulah yang si Lisa ni dia boleh nampak Casey, walaupun Casey ni dia berada kat alam roh. Dan cara untuk Casey ni dia nak nampakkan diri dia dekat depan orang tu adalah dengan cara dia perlu samakan hati dia dengan orang tu. Dan bila dia samakan hati dia dengan orang tu, barulah orang yang tu boleh nampak dia. Okey lah, so tu je untuk video kali ni. See you in the next video and Assalamualaikum.